Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada malam ini, Salam Satu Malaysia. Tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan, ialah nampak sangat agenda jahat Muhyiddin Yassin mahu meletakkan proksinya mengambil alih UMNO dan sekaligus membatalkan keputusan Perhimpunan Agung UMNO untuk menghentikan kerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang ke-15. Inilah apa yang sedang dilakukan, tuan-tuan. Sebaik saja parti memutuskan, MKT UMNO memutuskan supaya semua ahli parlimen, semua timbalan menteri, pengurusi-pengurusi GLC dan juga ahli lembaga pengarah GLC dan juga badan-badan yang berkaitan dengan kerajaan melepaskan jawatan mereka dalam tempoh 1-2 hari ini. Mereka hari ini memulakan dengan permainan yang sangat kotor, tuan-tuan. Permainan yang sangat kotor ni, saudara, ialah cubaan untuk mengambil alih parti kita menggunakan proksi-proksi mereka. Proksi Muhyiddin Yassin. Saudara yang saya kasih sekalian, saya rasa cerita ni bukan satu benda yang baru. Saya telah pun mengeluarkan kenyataan pada bulan 6 tahun lepas, bulan 6 yang lepas, bila mana Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan bahawa parti menangguhkan pemilihan. Pada ketika itu lagi saya dah beritahu bahawa ROS ini memang betul sebelum ni kita pernah menangguhkan pemilihan parti. Kita tangguhkan parti zaman Mahathir, pemilihan ditangguhkan. Zaman Pak Lah, pemilihan ditangguhkan. Zaman Datuk Seri Najib, pemilihan ditangguhkan. Cuma bezanya, tuan-tuan, pada ketika itu kita menguasai parti. ROS, saudara, kita menguasai ROS. ROS di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan sudah pasti bila kita minta supaya ditangguh, syarat-syarat pun cukup, lengkap dan sebagainya, dan ada di dalam peruntukan perlembagaan. Saya nak mengesahkan bahawa memang ada cubaan sebelum ni untuk menangguhkan pemilihan ke waktu yang sesuai, difikirkan sesuai oleh MT. Tetapi kita telah membantah. Maka yang masih lagi kekal dalam undang-undang ataupun perlembagaan UMNO ialah pemilihan parti boleh ditunda tidak melebihi 18 bulan. Okey. Maknanya dari segi hak UMNO untuk menunda pemilihan jelas, tuan-tuan, jelas sejelas-jelasnya. Tak ada siapa pun boleh campur tangan. Cuma hari ini, saudara, dalam keadaan Muhyiddin ni dah tunggang langgang nak masuk longkang, tunggu masa je untuk nyawa politiknya ditamatkan. Maka hari ini dalam keadaan yang begitu terdesak, bila mana MT UMNO memberikan surat kepada 32 orang ahli parlimen untuk mereka menjelaskan pendirian mereka, sama ada mereka mahu bersama dengan keputusan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan juga Perhimpunan Agung UMNO, ataupun sebaliknya. Hari ini mereka merancang satu permainan kotor untuk mengambil alih parti kita. Tuan-tuan, saya dah cerita benda ni beberapa bulan semenjak bulan 6. Bulan 6 saya nak beritahu dengan saudara, ketika parti diarahkan, sekiranya tidak ada cara lain untuk membuat pemilihan secara maya, maka parti diarahkan untuk menangguh pemilihan UMNO. Ini ROS punya kerja, tuan-tuan. Pada ketika itu kita tengok jumlah kes positif, tuan-tuan, berapa banyak? 6,000 orang saja satu hari. 6,000 orang dengan jumlah kes yang masih aktif lebih kurang 22,000. Kan?
Tetapi hari ini tuan-tuan, nak tunjuk betapa bangsatnya Muhyiddin Yassin ni. Dah terdesak sangat ni. Nak merampas parti kita. Supaya bila parti kita ni dapat dikuasai oleh Muhyiddin, tuan-tuan. Apa yang akan berlaku? Persetujuan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan juga MKT UMNO bahawa kita tak akan bekerjasama dengan PPBM pada pilihan raya umum ke-15 dapat mereka reverse balik, tuan-tuan. Ini tujuan dia. Tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk pastikan kepimpinan daripada proksi Muhyiddin ni nanti berjaya ambil alih parti. Dan bila dia berjaya ambil alih parti, saudara, maka mereka akan batalkan apa yang telah pun kita persetujukan. Inilah, saudara. Hari ini jumlah kes positif satu hari 20,000, Muhyiddin. 20,000. Jumlah kes yang masih aktif 220,000. Tak ke haram jadahnya, tuan-tuan, dia orang ni. Dalam keadaan kes kita yang aktif 220,000, hari ini pun 19,000 lebih, turun sikit je daripada semalam 20,000. Dia suruh kita buat pemilihan parti. Semata-mata nak memenuhkan nafsu serakah dia, nak ambil alih parti kita supaya mereka kalau bulan 9 ini, tuan-tuan, ke bawah duli tuanku minta supaya dibuat serta-merta keabsahan Muhyiddin Yassin, sama ada dalam bentuk undi percaya atau undi tak percaya, suruh buat sekarang. Tetapi dia nak ambil masa 1 bulan baru nak buat undi percaya atau tidak percaya di Parlimen, saudara. Dan dia nak pastikan pemilihan dapat dijalankan serta-merta. Itu sebab ada ketua bahagian dah dapat 100,000. Ada ketua wanita dah dapat 30-40 ribu. Ada ketua pemuda dah dapat 20-30 ribu. Macam-macam cara digunakan, saudara. Menggunakan NGO dan sebagainya. Saya nak beritahu tuan-tuan, politic of things ini. Scheme of things ini. Mereka akan gunakan dalam pilihan raya parti kita. Cuma saya yakin, tuan-tuan, saya yakin bahawa alhamdulillah, saudara, kerana kita telah dimatangkan. Kalau sebelum ini, selama hari ini, saudara, bila kita nak memilih pemimpin kita, bila nak pilih presiden kita, timbalan kita, naik presiden kita, apa kayu pengukur kita? Kayu pengukur kita sebelum ini jawatan menteri yang mereka ada. Dan tidak dinafikan, ada di antara beberapa segelintir pihak memikirkan juga apa yang nak diberikan oleh calon-calon yang akan bertanding jawatan presiden, timbalan, naib, MKT dan sebagainya. Ada yang mengambil kira jawatan seseorang itu dalam kerajaan. Dan macam-macam jenis perkiraan digunakan untuk mengangkat kepimpinan UMNO, baik daripada presiden, timbalan, naib, MKT, sampailah ke bawah, ketua bahagian dan sebagainya. Namun, saudara, hari ini kita kena sedar bahawa UMNO telah melalui proses kematangan. Kematangan dari sudut mengenali sahabat, mengenali pemimpin. Kalau sebelum ini, tuan-tuan, kita tak pernah ada sejarah pemimpin lari daripada perjuangan. Kita tak pernah ada sejarah pemimpin bila dah kalah pilihan raya, mereka merasakan parti tidak mempunyai harapan. Maka mereka hanya bertanding di peringkat bahagian. Mereka tidak bertanding di peringkat persekutuan atau di peringkat federal. Mereka lari daripada perjuangan. Malah ada yang memujuk pemimpin UMNO secara berkumpulan di Sabah melompat pergi ke Bersatu. Ada yang membantu pula Tuan Dr. Mahathir untuk memujuk MP-MP UMNO sehingga 16 orang melompat pergi ke Bersatu. Saudara, banyak pengkhianatan telah kita pelajari. Saudara, banyak juga yang dapat kita lihat dengan jelas
Bila mana kita kehilangan kuasa, tuan-tuan, bila diugut sedikit, bila diugut sedikit dengan kes mahkamah, baik dengan kes SPRM, baik dengan kes lembaga hasil dalam negeri, baik juga dengan kes polis, ada di antara pemimpin kita cair, tuan-tuan. Ada di antara pemimpin kita telah melompat meninggalkan perjuangan. Yang mana tidak melompat pula, ada segelintir daripada mereka. Hatinya, keahliannya UMNO. Tetapi hati, jiwa dan sanubari mereka, taat setia mereka, diletakkan, tuan-tuan, diletakkan di bahu Muhyiddin Yassin. Dan juga sebelum ini diletakkan di bahu Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Inilah yang saya anggap sebagai satu perkara yang paling berharga yang UMNO telah belajar, tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun lebih. Kita menjadi pembangkang 22 bulan dan kita menjadi separuh pembangkang selama tempoh 17-18 bulan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Saudara yang saya kasih sekalian, apa yang bakal berlaku dalam pemilihan ini? Saya tahu bahawa pemilihan ini, walaupun kita ada hak mengikut perlembagaan, UMNO, MKT UMNO berhak untuk menangguh pemilihan 18 bulan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita mungkin tidak boleh lawan kuasa yang ada di tangan Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Mungkin mereka boleh diktat kita bila kita kena mengadakan pemilihan kita. Namun kita tidak boleh sesekali bimbang, tuan-tuan. Walaupun perancanaan Mahathir Mohamad, perancanaan Muhyiddin Yassin ialah memastikan UMNO dapat ditawan dari dalam, memastikan UMNO dapat dikawal oleh mereka, memastikan bahawa UMNO akan berpecah belah. Percayalah cakap saya, tuan-tuan, UMNO tidak akan berpecah walau sedikit sekalipun. Walaupun kita ada, tak kiralah 32 ke, 22 ke, 10 ke, mereka yang masih lagi berkiblat bersama dengan Muhyiddin yang akan bertanding dalam pilihan raya pemilihan parti yang akan datang. Jangan bimbang. Kerana hari ini bukan lagi zaman pemimpin-pemimpin UMNO di akar umbi memilih pemimpin berdasarkan apa yang mereka bagi. Tidak. Tak ada dah. Zaman tu sudah lama berakhir, tuan-tuan. Hari ini bukan lagi zaman ahli-ahli memilih pemimpin berdasarkan apa jawatan dia di peringkat persekutuan. Tak ada. Zaman itu sudah berakhir, tuan-tuan. Zaman ini bukan lagi zaman ahli-ahli, tuan-tuan, memilih pemimpin sekiranya mereka boleh membantu mereka melalui projek-projek yang diberikan di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Ini bukan zamannya lagi, tuan-tuan. Itu sebab kita tak perlu bimbang. Kita tidak perlu bimbang. Usaha Mahathir, usaha Muhyiddin untuk menawan parti kita takkan berjaya. Takkan berjaya, tuan-tuan. Kerana hari ini corak pemilihan, hari ini cara ahli memilih pemimpin dalam pemilihan yang akan datang akan bertukar. Pertama, mereka akan melihat pemimpin mana yang sanggup bersama dengan parti walau diugut. Mereka akan lihat bagaimana Datuk Zahid diarahkan untuk membubarkan parlimen, membubarkan UMNO supaya UMNO menyertai bersatu. Ada dia buat? Dia tak buat. Kena ingat ni. Dia tak buat. Apa jadi bila dia tak buat? Dia dikenakan 47 pertuduhan, tuan-tuan. Itu sebab ni budak pemuda Tanjung Karang ni tak payah nak sembang lebih. Tak payah nak sembang lebih. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, yang didakwa, yang berhadapan dengan pertuduhan terpilih, yang berhadapan dengan malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, pendakwaan terpilih ini,
Baik daripada zaman Tommy Thomas sampailah zaman Idrus ni tuan-tuan. Hanya mereka yang tidak sekali-kali tunduk dengan Mahathir dan puaka bernama Muhyiddin Yassin. Siapa yang jadi barwa? Tengok macam Hishamuddin. Ada kena dakwa? Tak ada. Kes helikopter? Tak ada. Kes tanah, Mindef? Tak ada. Tuan-tuan, ini realiti. Saya boleh senaraikan ramai lagi, tapi tak payahlah. Memadai beberapa orang tokoh-tokoh pengkhianat. Khairi Jamaluddin. Sebelum ni bukan main lagi. Bergaduh dengan Mukhlis Mahathir. Tiba-tiba dah bersetuju bertanding naik presiden. Bila dipujuk oleh Mahathir bertanding presiden untuk memecahkan undi kuli dengan undi Datuk Seri Zahid Hamidi. Tiba-tiba dia bersetuju dan dia bertanding jawatan presiden. Apa benda ni? Bukankah ini satu pengkhianatan? Menjayakan agenda musuh kita. Tuan-tuan, ini semua tidak akan dilupakan oleh ahli-ahli di Akaumbi, tuan-tuan. Seorang yang bertaraf timbalan presiden parti. Bila mana Datuk Seri Najib kalah. Saya nak beritahu bila mana kita kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Khairi Jamaluddin, Mas Ermiati memberikan kata dua kepada Datuk Najib. Kalau tak tarik diri, tak letak jawatan pukul 11 pagi tu, pukul 2 mereka akan membuat sidang media menuntut Datuk Najib untuk meletakkan jawatan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kerana celaka-celaka inilah saudara, musnah peluang kita untuk membentuk kerajaan campuran. Sedangkan pada ketika itu, kita boleh bentuk kerajaan campuran kalau kita diberi peluang untuk berbincang dengan beberapa parti lain. Silap-silap kita Perdana Menteri. Kita Perdana Menteri, orang lain yang nak bekerjasama dengan kita ada 79 kursi. Kita boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi kerana bahalul-bahalul yang tak ada otak ni, saudara, menjayakan agenda musuh kita, agenda Mahathir, agenda Muhyiddin. Siapa mereka ni? Mereka pernah 22 tahun jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Mereka pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi akhirnya mereka melacurkan kedudukan mereka demi rasa dendam mereka terhadap Datuk Seri Najib, dendam mereka terhadap parti. Mereka sanggup, saudara, mereka sanggup melakukan apa saja untuk menghancurkan UMNO. Mereka bekerjasama dengan DAP. Mereka cium mulut dengan DAP. Dan akhirnya, tuan-tuan, walaupun Anwar Ibrahim cuba sedaya upaya untuk menjatuhkan UMNO, dia gagal. DAP cuba untuk menjatuhkan UMNO, dia gagal. Tetapi bila mana Mahathir, bila mana Muhyiddin membantu DAP menjayakan rancangan menjatuhkan UMNO, UMNO tewas dalam pilihan raya, tuan-tuan. Tetapi ingat, walaupun kita tewas, kita bertanding 222 kursi, BN tetap menang 79 kursi. 79 kursi, jangan lupa. Dikala kita difitnah, dikala presiden kita dicaci cerca, kita masih menang 79 kursi BN. Dan UMNO secara peribadi bertanding hanya 122 kursi. Kita memenangi lebih 48% daripada kursi-kursi yang kita tandingi. Kita berjaya, tuan-tuan, merampas 54 kursi. Dan tambahan di Kimanis kita dapat lagi 1 kursi. 55 kursi semua sekali, tuan-tuan. Malah di Tanjung Piai, kawasan Melayu yang kita pernah tewas, kita tak perlu letak calon Melayu. Kita letak calon daripada kaum Tionghoa, Wee Jack Seng daripada MCA. Kita letak calon Cina di kawasan Melayu pun kita masih menang, tuan-tuan. Ini jangan lupa kekuatan kita. Saudara yang saya kasih sekalian, pemilihan kali ini saya mencadangkan supaya setiap perwakilan memastikan bahawa orang yang nak kita pilih mestilah orang yang tidak pernah tunduk baik dengan Mahathir, baik dengan Muhyiddin Yassin. Kita tidak boleh, tuan-tuan, membenarkan mereka-mereka yang lari daripada perjuangan. Mereka-mereka yang takut didakwa di mahkamah untuk memimpin kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, mereka didakwa. Tetapi pernah tak mereka ini, saudara, menjadi lembu cucuk hidung
kepada pemimpin-pemimpin yang merupakan musuh UMNO selama hari ini. Tak ada, tuan-tuan. Itu sebab mereka masih nak dipenjarakan. Itu sebab Datuk Zahid, Datuk Ahmad Maslan, Datuk Seri Najib, Tan Sri Syarif Samad, siapa lagi? Bung Mukhtar, ramai lagi, tuan-tuan, yang mereka nak penjarakan saudara. Kerana mereka tidak pernah tunduk. Kerana mereka tidak pernah tunduk dengan musuh kita, iaitu Bersatu, iaitu Mahathir, dan tidak lain tidak bukan Muhyiddin, tuan-tuan. Jadi kalau ada pemuda Sungai Besar mengatakan, Tanjung Karang, mengatakan bahawa tak malukah kita ada pemimpin yang banyak pendawaan. Saya nak beritahu dengan Syarizal ni. Okey. Belum tentu zaman sekarang ni, kena tahu zaman PH baik, zaman siapa nama? PN baik. Yang bersalah semua lepas. Cuba beritahu saya satu nama yang bersalah lepas, tak lepas. Azmin Ali. Terang-terang, tuan-tuan, kes sandakan dia. Bukti cukup. Ada rakaman CCTV. Ada rakaman dalam bentuk video yang diambil oleh Haziq sendiri. Ada pengakuan daripada Haziq sendiri. Tak pernah dalam sejarah gila negara ni orang dah mengaku dia telah menjalinkan hubungan luar tabi'i. Dia tak didakwa dan pasangan dia pun tak didakwa. Tak pernah berlaku. Boleh tanya dengan pihak polis. Tak pernah berlaku. Tapi apa jadi kes ni? Apa jadi dengan kes Syed Saddiq, anak buah Tun Dr. Mahathir, yang menerima jutaan ringgit, tuan-tuan, masuk ke dalam akaun dia. Salah satunya akaun Bank Simpanan Nasional dia. Apa jadi pada dia? Ada sebarang tindakan? Tak ada sampai sekarang, tuan-tuan. Gertak-gertak sikit lah. Gertak-gertak sikit tu ada. Ini realiti. Saya nak beritahu kes yang melibatkan Armanja. Baik ganjanya, baik dia punya dadahnya, perempuannya dan sebagainya. Ada sebarang tindakan? Tak ada. Kita lihat bagaimana seorang ahli parlimen DAP yang berhadapan dengan kes merogol seorang amah bila dia bersama dengan Bersatu, tuan-tuan. Saya pun tak faham. Parti Pribumi boleh ada orang DAP masuk dalam dan akhirnya dia pun tak lama lagi mungkin akan selamat juga. Sesedara. Belum lagi kita cerita dengan kes Dr. Xavier, yang mana salah seorang rakan kongsi dia menerima berjuta ringgit, dijumpai dengan duit berjuta ringgit. Mereka-mereka yang korup, mereka-mereka yang berhadapan dengan kes-kes ini semua, ada tak sebarang pendakwaan terhadap mereka? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab mereka bersama dengan Mahathir Mohamad, bersama dengan Muhyiddin Yassin. Yang hanya akan didakwa, tuan-tuan, yang hendak dilihat hendak dilihat sebagai seorang yang korup, sebagai seorang yang tak bersih. Itu sebabnya berlaku, saudara, pendakwaan terpilih, pendakwaan yang berniat jahat. Kalau kita ahli pemuda UMNO masih bodoh dan tolol dan mengangkat mereka yang korup ini, tetapi dilepaskan, contoh macam beberapa orang Tan Sri dah tak boleh pergi ke luar negara, lepas dia sokong Mahathir, lepas dia sokong Muhyiddin, semua pergi jalan mana-mana apa boleh. Ini yang kita banggakan. Come on lah, use your bloody brain. Use your bloody brain. Kita kena cerdik. Bila mana kita memerintah dulu, kita boleh dakwa siapa saja kita suka. Termasuk orang kita sendiri kita dakwa. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, kita tengok pendakwaan dilakukan ke atas bekas Menteri Besar Selangor. Dia duduk penjara, kita tak pilih bulu. Dan zaman pemerintahan kita juga UMNO, Pak La telah membebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menjadi daripada BPR bertukar menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Ini semua siapa yang buat? Ini semua UMNO buat. Walaupun UMNO difitnah dengan pelbagai bentuk kata nista, tuan-tuan, tetapi perubahan dibawa oleh UMNO. Bukan hanya Pak La membuat perubahan,
Datuk Seri Najib mempunyai kuasa yang cukup besar untuk menggunakan ISA sesuka hatinya, sama macam zaman Mahathir Mohamad. Ada dia buat? Tak ada. Bila dia dapat kuasa, perkara pertama yang dia buat, dia bebaskan semua tahanan ISA. Dan dia hapuskan ISA, tuan-tuan. Dia benarkan pelajar-pelajar universiti untuk terlibat dalam pilihan raya. Yang sebelum ini Anwar bercakap, tapi tak pernah buat. Sedangkan dia pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan ada kuasa untuk melakukannya. Jadi hari ini, saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Pemilihan yang akan datang, kalau nak memilih pemimpin, pertama elok, kedua pandai. Jangan pilih yang pandai dulu. Bila pandai, tuan-tuan, dia pandai sakau, dia pandai rompak. Dalam keadaan rakyat banyak mati ni pun, tuan-tuan, mereka buat duit. Takkah haram jadah namanya ni. Orang macam ni kita nak simpan jadi pemimpin UMNO. Kalau orang macam ni kita simpan, tuan-tuan, rakyat akan laknat UMNO dalam pilihan raya akan datang. Itu sebabnya, kalau berlaku sekalipun pemilihan ni, cukup bagus sebab inilah masa yang baik, tuan-tuan. Kita kena benam semua mereka yang khianat pada parti bila parti kalah. Jangan lupa siapa yang tolong pihak musuh selama 22 bulan kita menjadi kerajaan, kita menjadi pembangkang, tuan-tuan. Jangan lupa siapa yang telah mengkhianati kita untuk mengelak daripada didakwa oleh SPRM, mengelak daripada didakwa oleh pihak LHDN. Mereka sanggup jadi saksi pendakwa kepada musuh kita, tuan-tuan. Kenakan pemimpin kita. Kenakan ahli keluarga pemimpin kita. Jangan lupa ni semua, saudara. Ini semua perkara-perkara yang kita tak boleh lupa sama sekali. Dan bila kita nak memilih pemimpin, kita kena pastikan bahawa pemimpin yang kita nak pilih akan datang ni, saudara, ialah pemimpin yang menegakkan UMNO, mempertahankan barisan nasional habis-habisan sepanjang tempoh kita menjadi pembangkang. Begitu juga ketika kita menjadi separa kerajaan. Walaupun jadi kerajaan, patut kita jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri pun mereka tak bagi kita. Menteri pun bagi kurang. Lepas tu tikam kita di pilihan raya negeri Sabah. Lepas tu mereka pintal tangan kita, suruh kita lawan mereka dalam keadaan duit kita mereka bekukan. Mereka aniaya kita. Mereka nak masukkan pemimpin-pemimpin kita ke dalam penjara. Jangan lupa ni, tuan-tuan. Siapa juga yang bersekongkol dengan haram jadah bernama Mahathir dengan Muhyiddin ni, kita kena benamkan dalam pemilihan yang akan datang, tuan-tuan. Tak ada pilihan. Kita kena benamkan dalam pemilihan yang akan datang. Dan jangan sesekali, saya harap pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat akar umbi, hentikanlah perbuatan memilih pemimpin kerana duit. Kerana inilah yang akan memusnahkan masa depan kita. Mereka yang dipilih kerana bagi duit kepada tuan-tuan tidak akan menjaga kepentingan parti. Kerana bila mereka memberikan duit kepada tuan-tuan, mereka menganggap ianya sebagai pelaburan. Bila mereka melabur, tuan-tuan, they are looking for return of investment. Bila mereka looking for return of investment, apa akan berlaku pada parti? Mereka mengharapkan mereka boleh buat duit dengan jawatan mereka dalam parti. Itu yang hari ini macam perempuan sundal, pergi sebelah sana, pergi sebelah sini, jual diri sana, jual diri sini. Ikan pun tak berapa mahal, apa pun tak berapa mahal, tiba-tiba katak menjadi mahal lagi ni, tuan-tuan. Yang ini yang kita kena ingat. Jangan lagi berlaku. Kita pastikan bahawa ahli parlimen kita selepas ini yang nak dipilih oleh Presiden, kita pastikan bukan ahli parlimen yang lepas dia menang pilihan raya kita pening kepala kerana dia pergi jual diri dia ke sana, dia pergi jual diri dia ke sini. Ini apa haram jadah ahli parlimen macam ni, tuan-tuan? Ahli parlimen sepatut menjaga kepentingan barisan nasional, menjaga kepentingan parti kita, menjaga masa depan rakyat Malaysia, bukan pergi jual sana jual sini, tuan-tuan. Ini kita kena ingat. Penat saya cakap, tuan-tuan. 3 tahun lebih
3 tahun lebih. Kalau 3 tahun lebih pemilihan yang akan datang ini tuan-tuan buat mistik yang sama. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan hanya UMNO akan dihukum oleh rakyat. Saudara, rakyat yang di bawah yang tak berparti hari ini yang bersama dengan UMNO pun nanti tidak akan bersama dengan kita, tuan-tuan. Itu sebab jangan bimbang. Tak kira lah berapa ramai nak meninggalkan UMNO. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa Alhamdulillah, tuan-tuan? Kerana pemergian dinosaur-dinosaur ini, tuan-tuan. Pemergian mereka-mereka yang tidak ikhlas dalam perjuangan. Pemergian mereka-mereka yang mengkhianati parti ini adalah satu rahmat kepada UMNO, tuan-tuan. Kerana UMNO akan digantikan oleh generasi muda. Proses rejuvenasi UMNO ataupun peremajaan UMNO semula akan menjadi betul-betul mantap, tuan-tuan. Akan menjadi betul-betul seperti mana yang kita idamkan. Kita mau melihat muka baru yang bersih, yang tidak korup, yang tidak mahu bersekongkol dengan musuh kita. Semata-mata nak mendapat jawatan, semata-mata nak mendapat habuan oleh pihak musuh. Saya tak boleh nak bayangkan apa yang difikir oleh sesetengah pihak yang hari ini menyokong Muhyiddin Yassin. Tak kira kita fikir berapa ramai mati, tuan-tuan. Berapa ramai mati hanya untuk menyelamatkan haram jadah bernama Muhyiddin Yassin. Berapa ramai perlu mati. Hari ini tuanku dah arahkan supaya bawa ke parlimen untuk mengesahkan keabsahan kamu sebagai Perdana Menteri. Kamu dah hilang majoriti. Hari ini kamu hanya mempunyai 94 kursi. Pembangkang pun ada 95 kursi. 11 kursi daripada UMNO dah keluar daripada menyokong kamu. Di mana datang justifikasi nak tunggu sampai September, wahai Bahlul, bernama Muhyiddin Yassin? Apa sebab nak tunggu sampai September? Adakah seperti mana yang dikatakan oleh saudara Saifuddin Nasution, kamu nak beli 5 orang daripada katak PKR? Adakah seperti mana yang dikatakan oleh DAP bahawa Kulasegaran dan beberapa orang ditawarkan jawatan menteri untuk mereka crossover dan menyokong? Kalau inilah berlaku, saya nak tanya dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang hari ini menyatakan kesediaan untuk bersama dengan Muhyiddin Yassin. Korang bilang no DAP, no Anwar. Tetapi selepas ini, tuan-tuan, kamu dah bersekongkol dengan orang DAP yang rogol amah. Selepas ni kamu bersekongkol dengan orang-orang daripada PKR pula. Selepas ni kamu bersekongkol dengan orang-orang daripada DAP pula. So mana datangnya kita nak kekal bersama dengan Muhyiddin untuk mengelakkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Apa kejadah jawapan bodoh macam ni? Begitu juga dengan MIC. Saya nak beritahu, timbalan Presiden MIC ini apa benda bangang sangat mengatakan we are confused. What are you saying? Apa yang kamu nak confuse? This bloody bugger Muhyiddin sudah mau mampus tau. Politik dia sudah mau mampus. Selama hari ini you all duduk bersama dengan kita dalam Barisan Nasional. Ada kursi India tak? Saya nak tanya, ada kursi India? Tak ada. Tetapi UMNO menghormati MIC. Kita beri kursi Melayu bagi pada pemimpin MIC bertanding. Kita bagi MIC bertanding. Sama juga MCA. Aitam, kursi siapa? Kursi Melayu. Tapi kita menghormati Presiden MCA, kita bagi. Jangan sekarang semata-mata kamu ni menteri, kamu lupa. Tiba-tiba kamu kata pula, ini 42 orang. 42 orang kalau tarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional, kita boleh bentuk kerajaan kah? Bahlul, memang tak boleh bentuk lah, bodoh. Memang tak boleh bentuk. Tetapi kalau ini 42 orang solid bersama Barisan Nasional, tarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional, itu Muhyiddin pun tak boleh jadi Perdana Menteri lah. Dan kita boleh bubar parlimen. Bila kita bubar parlimen, kita serah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. We understand we are in this very crucial
condition. We have problem with COVID. We have problem with our economy. We understand. We are not stupid. Tak payah nak kelang kabut gelabah-gelabah bodoh. Tak payah nak kelang kabut gelabah-gelabah bodoh. Kalau you bodoh sangat, you letak jawatan. Berapa ramai pemimpin MIC yang cerdik? Sama juga Dr. Wee Ka Siong. Berapa ramai pemimpin MCA yang cerdik? Kalau tak nak bersama dengan BN, setidak-tidaknya hormati. Selama hari ini kita bersama dengan kamu. Selama hari ini jatuh bangun kita bersama. Tiba-tiba hari ini, bila UMNO dalam persimpangan, ada pemimpin-pemimpin yang khianat, kamu memilih untuk bersama dengan PN. Saya ikut apa yang Datuk Seri Najib cakap. Kalau kamu tidak mahu bersama dengan BN, selamat tinggal, goodbye. Kita tidak ada masalah. Tempat-tempat ini boleh diisi oleh ramai lagi pemimpin-pemimpin India, pemimpin Cina. Sama ada mereka ini BN friendly, macam Makal Sakti ke, ataupun MP JP ke apa benda, apa ni, Datuk Huan Parti Cinta. Ada ramai lagi boleh mengisi tempat kamu. Kerana formula kemenangan kamu MIC dan MCA bukan kerana kamu MIC. Bukan kerana kamu MCA, kerana kamu didokongi oleh Barisan Nasional. Begitu juga dengan UMNO. Kita menang bukan kerana kita UMNO saja, kerana kita didokongi oleh Barisan Nasional. Itu formula dia. So kalau kita sudah kalah, kalau kita sudah tarik diri daripada kerajaan, ini kerajaan bodoh pun akan jatuh. Bila dia sudah jatuh, saya nak beritahu, kita serah kepada tuanku. Kalau tuanku kata kita bubar parlimen, bagus, bubar parlimen. Biar tak ada lagi orang yang boleh menjual diri dan maruah dia. Biar tak ada orang lagi yang boleh kumpul sana, kumpul sini. Biar tak ada orang lagi boleh buat perjumpaan itu, perjumpaan ini, sedangkan rakyat tak dibenarkan untuk berjumpa. Rakyat tak dibenarkan untuk berziarah. Kita pastikan Malaysia ini sebentar dibebaskan daripada ahli politik yang mementingkan diri ini. Dan kemudian kita serah kepada tuanku. Mungkin 6 bulan daripada sekarang baru kita adakan pilihan raya. Sementara itu tuanku berhak. Dia nak melantik seorang Perdana Menteri interim. Dia nak melantik seorang caretaker government yang mungkin ada semua parti dalam kerajaan tersebut. Hanya fokus pastikan angka COVID ini turun dan pastikan ekonomi ini pulih. Kalau bagi mandat lebih daripada itu, maka mereka akan gunakan kedudukan itu sama macam Muhyiddin untuk buat duit, untuk kayakan kroni-kroni dia dan membuat pelantikan-pelantikan bodoh, termasuklah penasihat baru dia, iaitu Timbalan Presiden PPBM, diangkat menjadi penasihat Perdana Menteri bertaraf menteri. Dikala kita perlukan duit untuk menyelamatkan rakyat, dikala rakyat menunggu mana air sinar dia, rakyat menunggu mana dia punya GKP, rakyat menunggu semua bantuan-bantuan yang kau dah umum, satu haram pun tak ada. Kau sibuk nak lantik kaki ronggeng ni menjadi tak tahu nak cakap apa. I'm really very frustrated, especially with all those BN MPs yang selama hari ini tak sedar diri. Korang daripada ahli biasa diangkat jadi ketua bahagian. Bila dah dijadikan ketua bahagian itu, maknanya di setiap bahagian tu kamulah harapan ahli di akar umbi untuk menjaga parti kita. Kamulah harapan untuk memastikan bahawa UMNO dapat kembali memerintah negara ini. Bukan kita jadi barwa kepada Muhyiddin. Kena ingat tu. Ini harapan ahli di akar umbi. Jadi kalau kau ingat duit kau, jawatan kau, menteri kau boleh menyebabkan kau dilantik dalam MT, timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri ataupun naik presiden, jangan mimpi. Kita akan bergerak bermati-matian untuk pastikan pengkhianat akan kita benamkan daripada parti kita dalam pemilihan akan datang. Kita akan pastikan bahawa ahli akan memilih mereka yang boleh menjaga parti.
Mereka yang boleh menjaga rakyat Malaysia, bukan menjaga perut dan bawah perut. Kita akan pastikan mereka akan memilih insan-insan yang nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan nyawa rakyat, nak menyelamatkan ekonomi yang tengah hancur dibuat oleh kamu. Kita akan pastikan ini berlaku. Korang buatlah kempen, korang taburlah duit. Percaya cakap aku, korang akan bungkus dalam pemilihan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.